Terima kasih atas yang betul beri peluang kepada saya untuk mengambil bahagian untuk membahas unsur ke atas tidak ucapan diraja. Dan yang betul, pertamanya saya ingin mencahirkan ucapan tahniah yang ikhlas ke hadapan Kepala Tuli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong di atas menantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong yang baru bagi kali yang kedua. Semoga ini dibawa pemerintahan baginda, negara Malaysia akan bertambah maju, makmur dan aman. Berasaskan pengalaman lepas baginda, saya percaya baginda bertambah madang untuk memimpin negara dan kerajaan harus mendapat faedah dari pengalaman baginda untuk memerintah negara. Masalah-masalah yang dihadapi negara walaupun berbagai namun corak dan bentuknya sama. Jika dahulu baginda dihadapkan masalah perpaduan rakyat dan sistem pengurusan ekonomi negara yang sama yang bermasalah, maka sekarang baginda terpaksa menanggung masalah yang sama. Walaupun dilempar dengan berbagai tuduhan oleh banyak pihak, kami TAB menunjuk kasih untuk terus mempertahankan sistem rugu negara termasuk kedaulatan raja berlembagaan. Sri Pagoda Baginda bertuah kerana sempat semayang di Istana Negara yang baru yang tersergam indah di Jalan Tuta, Kuala Lumpur, dan saya menyokong cadangan kerajaan untuk menjadikan bekas Istana Negara yang lama sebagai sebuah museum yang di-Pertuan Agong kerana setiap sultan dan raja ada museum diraja di negeri masing-masing termasuk memorial Perdana Menteri. Tetapi sebuah museum untuk Sri Pagoda Baginda yang di-Pertuan Agong masih belum ada lagi. Saya percaya museum ini mampu menarik ramai pengunjung termasuk para pelancong asing datang melawat. Dan yang betul, kita ucapan diraja telah menyentuh banyak bidang, tetapi kesemua menjurus ke arah pilihan raya untuk memberi kekuatan kepada kerajaan Barisan Nasional. Salah satu ialah hasrat kerajaan untuk menyediakan kemudahan angkutan awam yang lebih baik kepada projek terkini ialah projek MRT yang bermula dari Sungai Buloh ke Kajang, yang mana jalan jajarannya akan melalui sebahagian besar dalam kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Rakyat menerima projek ini, tetapi mereka mengadu mengapa projek yang sentiasa menggempar-gemburkan ini enggan melaksanakan dua perkara, projek pembinaan jajaran dan sistem MRT yang atas tanah dan di bawah tanah. Akan mengadakan 31 stesen, antaranya Pasar Seni, Warisan Merdeka dan Bukit Bintang Sentral. Jajaran antara sistem ini akan menyebabkan pengambilan tanah milik persendirian seperti Jalan Sultan, Jalan Petaling, Kuala Lumpur. Dan saya betul, sejak mula dirancarkan projek MRT telah menerima pandangan pemilik tanah dan bangunan di Jalan Sultan dan Jalan Petaling kerana ia menyebab bangunan berwarisan yang lebih usia 100 tahun. Ini akan dirubuh. Jika jajaran melalui bawah tanah Jalan Sultan atau Jalan Petaling, kemungkinan besar bangunan berwarisan ini akan runtuh. Oleh kerana struktur bangunan berusia 100 tahun ini tidak boleh tahan getaran jika mesin korek bawah tanah bangunan ini. Saya ingin tahu, bolehkah kerajaan memberi jaminan bahawa bangunan berwarisan ini tidak akan runtuh, ia akan kekal seperti bangunan asalnya. Saya amat kecewa bahawa Ketua Pegawai Operasi MRT Core seumpamanya tidak memandang berat pandangan para pemilik, khususnya sehingga kini satu laporan kajian impak sosial yang sangat penting tidak dibuat. Kesannya boleh membawa malapetaka kepada para peniaga
di Jalan Sultan, Jalan Petaling, walaupun berkali-kali minta mengumumkan laporan kajian impak sosial ini pun tidak dapat dijawab. Ini menunjukkan ketidaktanggungjawab. Seorang CEO tidak peduli rayuan-rayuan pemilik bangunan. Sepatutnya mengadakan kajian di tapak yang melibatkan perjumpaan dan lawatan ke atas orang ramai dan penduduk, seperti mengakibatkan kesan gangguan bising atau kebersihan atau alam sekitar, kesesakan lalu lintas yang timbul dan perniagaan akan terganggu dan lain-lain. Di Jalan Sultan dan Jalan Petaling, tindakan mengambil tanah milik persendian dan pembicaraan kadar perpasan sidang berjalan. Walaupun pihak MRT Co menyatakan mengambil tanah tidak akan dilakukan, mengapa KPTG terus memberi notis kepada pemilik tanah datang mengemukakan pampasan dan laporan bernilai bangunan? Ini haruslah diberhentikan. Sebagai wakil rakyat di kawasan ini, saya ingin mentegaskan cadaan saya bahawa jajaran atau laluan MRT antara stesen Pasar Sini ke Warisan Merdeka ke Bukit Bintang Sentra hendaklah diubah dan dialihkan ke jajaran baru yang akan memberi beberapa kebaikan. Jajaran itu hendaklah diubah dengan melalui Jalan Tan Cheng Lock dari Pasar Sini ke Plaza Rakyat, kerana di situ terdapat integrasi sistem rel dan pengangkutan awam yang lain. Dengan secara tak langsung, langkah mengambil tanah ini di Jalan Sultan akan terbatal dan tidak perlu bayaran ganti rugi. Juga dapat mengelak kesesakan di Jalan Han Tua dan Jalan Han Jebat yang berlaku pada setiap hari. Secara tidak langsung, projek Plaza Rakyat yang terbengkalai sekarang boleh dipulihkan dan diteruskan. Dan jajaran ini lebih pendek jaraknya ke Bukit Bintang Central dan kos projek MRT dapat dijimatkan berbanding dengan projek melalui Warisan Merdeka di Jalan Han Jebat. Dan sedang betul untuk menjadikan projek pembinaan jajaran MRT yang lebih selamat, berjimat dan terhormat, maka saya mencadangkan bahawa nombor satu ialah kajian dan penilaian impak sosial hendaklah dilaksanakan sebelum projek dijalankan. Yang kedua ialah jajaran antara Pasar Sini ke Bukit Bintang Sentra hendaklah diubah dengan memilih laluan Jalan Tan Cheng Lock ke Plaza Rakyat sebelum ke Bukit Bintang Sentra. Dan sedang betul, mengikut plan yang asal ialah di MRT station di Bukit Bintang ialah di Bukit Bintang Barat dan Timur. Ini plan yang asal. Akan tetapi telah diubah kepada stesen Bukit Bintang Center. Jika ini projek berlaku di center Bukit Bintang, saya rasa ini amat mendapat kesan yang buruk. Oleh kerana 5 hingga 6,5 tahun projek ini akan dilaksanakan, kesesakan lalu lintas di Jalan Bukit Bintang akan berjejas dan berniaga akan juga di kawasan sekitar Bukit Bintang ini akan tergoban. Oleh kerana pada tahun 2002 bila Jalan Bukit Bintang ditutup hanya 1 hari saja, berniaga di sekitar kawasan Bukit Bintang telah terjatuh 50% berniaga. Hanya 1 hari saja. Ini selama 3 bulan dijalankan, tapi kerajaan telah membuka balik jalan oleh kerana kesan yang buruk didapat. Dan sebenarnya betul, oleh kerana kawasan Bukit Bintang Center salah satu tempat, satu landmark di Kuala Lumpur ini. Jika projek ini dimula pada 5 hingga 6,5 tahun, saya rasa Bukit Bintang akan jadi satu tempat yang dihandui, tidak pelancong-pelancong datang ke tempat itu.
Ini akibatnya saya rasa kerajaan seharusnya ada satu kajian impact sosial terhadap stesen ini, oleh kerana ramai para peniaga di kawasan itu salah satu tempat yang menarik banyak pelancong-pelancong dari luar negeri. Yang tentang MRT Co yang ambil tanah seperti yang di Taman Sara Wan Utama, yang tidak patut berlaku yang terlampau oleh kerana mengambil tanah Taman Sara Satu Utama dengan jumlah ekar 8 ekar tanah di Taman Sara Satu Utama. Oleh kerana 3 ekar untuk jadi stesen, 5 ekar untuk jadi medan kereta. Ini tidak patut dilakukan oleh kerana selama ini jika di mana-mana negeri, di Singapura atau di Hong Kong, keperluan tanah diambil oleh kerajaan tetap untuk jadi stesen atau laluan rel saja. Tidak seperti MRT mengambil tanah sejumlah 8 ekar di Taman Sara Wan Utama, satu kelakuan yang tidak boleh diterima dan terlampau, seperti mana yang dikatakan dengan Inggeris daylight robbery, seperti Nanun di Samaria, di Teluk Hidung Latin yang merompak kapal-kapal bersaudara di kawasan itu. Inilah satu keraguan yang harus diperhentikan untuk memastikan bahawa kerajaan ialah satu kerajaan yang adil dan saksama. Dan saya betul, saya ingin membangkitkan di sini satu projek Taman Dusun Bandar. Dalam Bandaraya Kuala Lumpur terletak di atas sebidang tanah seluas 7,7 hektar. Tapak bekas kampung setinggan Kampung T5 di Jalan Pelani, belakang Istana Negara yang lama. Selepas semua setinggan berpindah ke PPR Seri Alam pada akhir tahun 2004, TPK telah merancang untuk menjadi tapak tersebut sebagai Taman Dusun Bandar yang dilengkapi berbagai kemudahan dan 100 jenis pokok buah-buahan. Sejumlah wang ringgit Malaysia 17.2 juta telah diperuntukkan dan kontraktor bernama Cikdar Associates Sdn Bhd telah dilantik untuk membangunkan kawasan ini menjadi dusun buah-buahan. Kontraktor ini hanya mahir dalam landscaping, tetapi tidak mahir dalam penanaman dusun buah-buahan. Apa yang terjadi setelah kerja ditawar kepada kontraktor ini, mereka telah membelanjakan banyak wang untuk kerja-kerja tanah, hanya 600,000 dibelanjakan untuk menanam pokok buah-buahan. Sekarang setelah hampir 7 tahun berlalu, kita masih belum nampak pokok-pokok buah-buahan yang mengeluarkan hasil. Keadaan tanam masih bentuk kecederaan, terbiar semacam tidak terurus. Kontraktor ada memohon beruntukkan tambahan ringgit Malaysia 8 juta lagi untuk menanam pokok buah-buahan, tetapi pihak TPK tidak berpuas hati dan enggan mengeluarkan peruntukan, malah bercadang untuk menguruskan sendiri. Inilah hasil kerja pembangunan jika diberi kepada mereka yang bukan ahli atau pakar, membazir, terbiar semacam terpenggalai dan tukecitakan. Projek yang pada mulanya untuk menarik kedatangan perancung ini tersadai. Sekarang kita hendak salahkan siapa? Jika projek dirancang dengan betul dan mengadakan di tangan pakar pertanian, saya yakin projek ini boleh berjaya dan menampak hasilnya sekarang. Manangnya projek ini diserahkan bulat-bulat kepada kontraktor yang memajukan tanpa seliaan awal, sejak mana pakar pertanian terutama di bidang menanam pokok buah-buahan telah diambil nasihat dan ditugaskan. Saya ingin bertanya, apakah langkah
penyelesaian yang segera sekarang? Adakah dibiarkan saja seperti projek-projek dipikir terpenggalai yang lain, seperti projek Pasar Rakyat? Banjir kilat yang melanda Kuala Lumpur pada 8 hari bulan Mac 2012. Hujan turun berterus luar jam di Lembah Kelang dan banyak kawasan dalam Kuala Lumpur mengalami banjir kilat. Bukan saja memusnahkan harta benda, tetapi banjir menyebabkan kesesakan lalu lintas yang panjang dan berjam-jam di banyak jalan sehingga ada pekerja-pekerja yang terpaksa berpadah balik rumah kerana tidak boleh pergi ke pejabat setelah berjam-jam tersepit dan bersesakan. Ada pihak berkata, jika terowong smart tidak ada, banjir lagi bertambah teruk. Kita telah berpengalaman menghadapi banjir kilat selama bertahun-tahun. Cerita lama berulang lagi, salah menyalah antara satu sama lain. Apa yang kita tidak belajar dari pengalaman banjir lepas ialah tidak ada plan tindakan segera mengatasi banjir dan mengatasi kesesakan lalu lintas. Itu sebab rakyat kurang mempercayai agensi-agensi yang berwenang mengatasi banjir kilat. Kebanyak mereka lega dan apabila turun hujan dan kedatang banjir. Apa susah terjadi kepada projek tepanan banjir, projek mengkorek sungai, parit dan longkang tahun demi tahun berada pada kedudukan yang sama. Projek kereta Kuala Lumpur tidak akan berjaya jika 8 tahun kita berdepan dengan banjir kilat di mana-mana. Dan saya betul bercakap kemudahan untuk rakyat. Penduduk-penduduk dalam kawasan saya melalui risau dengan kedudukan pasar Bukit Bintang di Jalan Impi yang kini berdepan dengan tindakan roboh dan berpindah dari tapak perikutan projek Kuala Lumpur International Finance District oleh Satu Malaysia Development Berhad akan bermula. Sehingga kini TPK belum mengumumkan apa-apa cadangan perpindahan tapak dan para penjaja yang terlibat berasa bimbang akan nasib mereka. Sama ada akan dipindahkan jauh dari tapak sekarang atau dipindah di atas tapak sekarang. Para penduduk Bukit Bintang pula sama ada mereka terpaksa berjalan jauh untuk membeli barang keperluan harian ataupun masih lagi di sekitar tapak sekarang. Pihak TPK harus mengumumkan awal proses pemindahan pasar ini bagi persediaan para penjajah dan penduduk. Apakah perancangan yang sudah berjalan sekarang? Apakah kedudukan yang plan telah dikemukakan kepada pihak PPT, TPKL, tetapi tunggu kerurusan dari pihak berkenaan? Dan saya betul, saya lagi satu perkara yang menghantui masyarakat Kuala Lumpur ialah soal sampah serap yang kebersihan. Tadi yang berhormat nampak tangan kata di slide. Tetapi ini kali di Kuala Lumpur. Di mana-mana bahagian dalam Kuala Lumpur bila kita berjalan, kita mendapati masalah sampah serap masih belum diselesaikan. Walaupun kita dijanjikan untuk mewujudkan bandaraya Kuala Lumpur yang bersih, yang tercantik. Depan bangunan dan jalan besar saja yang kelihatan bersih dan disapu pada setiap hari, tetapi jika kita pergi ke jalan-jalan kecil, lorong belakang kedai-kedai dan bangunan, pasar pusat berjaja dan sebagainya, keadaan kekotoran yang sungguh menyedihkan dan memalukan. Tinjauan saya ke atas pekerja-pekerja alam fora yang menjalankan kerja kebersihan, mereka mengadu bahawa mereka terpaksa membersihkan kawasan yang luas
sendiri. Bila satu kawasan dibersihkan, kawasan lain yang kotor. Bila dibersihkan kawasan lain yang telah dibersihkan menjadi kotor semula. Apakah lagi longkang-longkang yang syarat dengan sampah serap terpaksa berminggu-minggu untuk dibersihkan. Dipikir hendaklah